Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisha Zuhaini binti Suhaimi, nombor matrik I18103014. Saya akan membentang tentang tajuk Mu'alaf di Malaysia dan pemelukan agama Islam menurut perspektif fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi saya akan mulakan pembentangan bagi kumpulan kami iaitu tajuk pemelukan agama Islam. Okey, baiklah. Dewasa ini, penduduk Islam di Malaysia bukan lagi hanya terdiri daripada kalangan penduduk berbangsa Melayu dan imigran Muslim dari negara luar sahaja. Bahkan, komposisi tersebut juga turut mengambil kira jumlah orang yang baru memeluk Islam atau dikenali sebagai mu'alaf. Berdasarkan maklumat, menurut rekod yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, terdapat peningkatan jumlah mu'alaf dari tahun ke tahun iaitu sebanyak 106,747 orang mengikut jumlah terkumpul iaitu dari tahun 2000 hinggalah tahun 2012. Dalam kita duk berbangga dalam angka yang banyak ni, sebenarnya wujud laporan akhbar yang mengaitkan mu'alaf dengan perkara yang negatif. Contohnya, isu kemiskinan. Wujud mu'alaf yang pergi mendapatkan bantuan di gereja beberapa tahun yang lalu dan isu permohonan keluar dari agama Islam dalam kalangan mu'alaf. Sebenarnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Antaranya adalah kerana berlakunya penceraian dengan pasangan. Ini faktor bagi permohonan keluar dari agama, bagi mu'alaf lah. Bagi mu'alaf yang keluar daripada agama Islam, antaranya berlakunya penceraian dengan pasangan, faktornya kurang bimbingan dalam pengamalan ajaran agama sepanjang pengislaman dan sebagainya. Jadi sebagai seseorang yang baru mengenali Islam ni, sebenarnya setiap aspek kehidupan mu'alaf bermula dari sebelum hinggalah selepas mereka memeluk agama Islam sepatutnya dibimbing mengikut garis panduan syarak supaya kelangsungan hidup sebagai seorang Muslim tu baru tak terabai. Jadi justeru penggumbalan sebarang peraturan atau undang-undang bagi mengurus perihal mu'alaf di Malaysia bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan oleh pihak berkuasa. Kerana peruntukan undang-undang yang lengkap dan menyeluruh dapat membantu pengurusan hal ehwal mu'alaf dengan lebih bersistematik. Bukan itu sahaja. Ketidakseragaman perundangan yang terpakai bagi mu'alaf di negeri-negeri juga seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi mencapai matlamat tersebut. Baiklah, saya akan teruskan dengan topik yang pertama. Saya akan menerangkan secara sepintas lalu mengenai mu'alaf di Malaysia. Mu'alaf berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu mu'allafati qulubuhum yang bermaksud yang dilembutkan hatinya. Ini juga dirujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 60 yang bermaksud mu'alaf adalah merupakan salah satu daripada 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Selain itu, jika kita rujuk kepada kitab-kitab kontemporari, terdapat perbahasan yang mendalam mengenai erti orang yang dijinakkan hatinya untuk mendampingi Islam. Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri juga memberikan definisi mu'alaf. Sebagai contoh, di Perak dan di negeri-negeri yang lain, mu'alaf didefinisikan sebagai seorang yang baru memeluk agama Islam menurut enakmen tersebut. Iaitu Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam di Negeri Perak. Mengikut kelaziman masyarakat, orang yang baru memeluk agama Islam ni bukan sahaja dikenali sebagai mu'alaf, malah gelaran saudara baru, gelaran saudara kita juga digunakan supaya dapat mendekatkan lagi hubungan dan kasih sayang sesama Muslim di negara ini. Dan mu'alaf di Malaysia adalah terdiri daripada pelbagai kaum. Untuk makluman, mu'alaf bukan sahaja terdiri daripada Melayu, iaitu ia juga terdiri daripada Cina, India, kalangan kaum orang asli dan bumi putera di Sabah dan Sarawak serta lain-lain lagi. Kepelbagaian latar belakang ini secara tidak langsung menimbulkan semangat kepuakan yang harus diharmonikan sebagai penganut akidah yang sama iaitu Islam.
Seterusnya, masuk kepada topik pemelukan agama Islam menurut perspektif fiqh. Seperti yang kita tahu, agama Islam ialah satu agama Islam yang mudah. Islam tak pernah menuntut penganutnya untuk melakukan perkara yang tidak kita mampu lakukan. Sama ada dari segi pelaksanaan amalan ataupun larangan. Islam sentiasa menggalakkan penganutnya iaitu umat Islam melakukan amalan yang diperintahkan sebagaimana yang ditetapkan. Ini dapat dilihat dari proses pengislaman seseorang. Pemelukan agama Islam oleh seseorang individu yang bukan Islam ialah suatu proses perubahan kepercayaan dan pegangan daripada agama asal kepada agama Islam. Berdasarkan perspektif fiqh, pemelukan agama Islam seseorang itu adalah mudah dan ringkas. Pemelukan agama Islam hanya akan berlaku apabila seseorang itu dengan hati yang rela melafazkan kalimah syahadah serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Antara syarat-syarat sah pemelukan Islam oleh seseorang itu ialah baligh dan berakal, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diangkat pena dari 3 golongan, kanak-kanak sehingga ia baligh, orang yang tidur lena sehingga ia terjaga, dan orang yang gila sehingga ia sembuh. Hadis ini bermaksud tidak diambil kira kesalahan 3 golongan ini, iaitu kanak-kanak sehingga baligh, orang gila sehingga sembuh, dan orang tidur sehingga ia jaga. Hadis ini juga bermaksud diambil kira kata-kata itu berdasarkan 3 perkara, iaitu daripada kanak-kanak sehingga ia baligh, daripada orang yang tidur sehingga ia terjaga, dan daripada orang gila sehingga ia sembuh. Maka pemelukan Islam oleh seseorang yang belum baligh dan gila tidak sah. Jadi jika seseorang itu selagi tak capai had umur, selagi tak baligh ataupun seseorang itu gila, pengislamannya tidak sah. Ini sebab ini adalah kerana syarat sah seperti yang kita tahu syarat sah keislaman seseorang itu adalah baligh selain berakal dan waras. Walau bagaimanapun, kebanyakan para ulama tidak mensyaratkan pun baligh ni sebagai syarat sah Islam kanak-kanak. Para ulama berpendapat adalah memadai pengakuan kanak-kanak yang berakal dan tahu Islam sebagai dinyatakan bahawa Allah itu tiada sekutu baginya dan Nabi Muhammad itu pesuruhnya. Walau bagaimanapun, sesetengah ulama berpendapat pengakuan tersebut sah setelah mereka berumur 7 tahun. Ini kerana Nabi Muhammad SAW baru menyuruh mereka melakukan sembahyang apabila mencapai had umur tersebut. Yang mana ini menunjukkan had umur ibadat mereka diterima. Macam tu juga dengan pengislaman mereka. Seperti kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang memeluk Islam ketika ia masih kanak-kanak lagi. Masa tu beliau hanya baru berada dalam lingkungan 13 tahun. Ada pendapat yang menyatakan beliau baru berumur 8 tahun. Begitu juga dengan kisah Zubair yang memeluk Islam waktu beliau berumur 8 tahun juga. Walau bagaimanapun, bagi seseorang yang belum baligh atau tak cukup syarat seperti orang gila dan sebagainya, apabila salah seorang atau kedua-dua ibu bapa penjaganya memeluk Islam, secara tidak langsung dia juga dianggap memeluk Islam bersama-sama ibu bapanya. Maksudnya jika seseorang kanak-kanak tu selagi belum baligh, belum cukup umur, bila kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang pada penjaganya memeluk Islam, automatik anaknya juga akan memeluk Islam. Automatik anaknya juga akan beragama Islam. Okay. Maka dalam hal ini, secara tidak langsung, seseorang yang di bawah jagaan pemeluk Islam itu turut menjadi penganut Islam. Demikian juga dalam bab al-laqid, iaitu menjumpai kanak-kanak yang hilang. Mengikut hukum Islam, kanak-kanak itu beragama Islam sekiranya ia dijumpai di negara Islam. Demikian juga jika dijumpai di negara kafir yang mempunyai orang-orang Islam seperti peniaga dan sebagainya. Jika dijumpai di negara kafir yang tidak mempunyai orang Islam,
barulah dia dihukum kafir. Jadi kesimpulannya kat sini, pemelukan agama Islam oleh seseorang individu yang asalnya bukan beragama Islam boleh berlaku secara langsung apabila dia sendirinya dengan akal yang waras dan rela memasuk Islam, dia rela memeluk Islam. Sebaliknya, jika seseorang tu belum berupaya atau tak berupaya memilih sendiri agamanya secara tidak langsung, dia dikatakan memeluk Islam apabila salah seorang atau kedua-dua ibu bapa atau penjaganya memeluk Islam. Macam tu juga jika seorang kanak-kanak tu dia tinggal bersama penjaganya yang bukan ibu bapanya, mereka juga dihukum sebagai seorang Islam. Mereka akan jadi orang Islam sekiranya penjaga tu memeluk Islam. Jadi ni kat sini maksud dia anak-anak angkat yang dipelihara oleh orang-orang Islam adalah dihukum sebagai orang Islam. Jika penjaga dia orang Islam, anak-anak tersebut juga berstatus agama Islam. Hukum yang berkaitan dengan kanak-kanak ini juga terpakai kepada orang-orang gila, iaitu mereka juga dihukumkan sebagai orang-orang Islam sekiranya penjaga mereka menganut agama Islam. Sama je, kanak-kanak dan orang gila, mereka juga dihukum sebagai orang Islam jika penjaga mereka adalah orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Bahadur, nombor matrik I18103012. Saya Nur Syafiqah binti Bahadur akan meneruskan pembentangan kumpulan saya, iaitu pemelukan agama Islam menurut Undang-Undang Pentadbiran di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan semua perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam yang diletakkan di bawah kuasa-kuasa kerajaan negeri. Oleh sebab itulah, terdapatnya enakmen pentadbiran agama Islam bagi negeri masing-masing. Baiklah, sebagai contoh, enakmen pentadbiran agama Islam negeri Perak, negeri Terengganu, negeri Kedah dan lain-lain negeri lagi. Ini bermaksud setiap negeri ini mempunyai enakmen pentadbiran agama Islam masing-masing. Seterusnya, badan-badan perundangan negeri bagi negeri-negeri dan parlimen bagi wilayah persekutuan diberi kuasa oleh Perlembagaan Persekutuan untuk menggubal apa-apa sahaja peraturan yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam, termasuklah pemelukan agama Islam. Ini bermaksud badan-badan perundangan negeri untuk negeri-negeri serta parlimen untuk wilayah persekutuan adalah bebas untuk menggubal apa-apa sahaja peraturan ataupun apa-apa sahaja perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada prosedur pemelukan agama Islam. Terdapat beberapa prosedur perlu dipatuhi bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam menurut peruntukan Akta dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri, iaitu yang berkaitan dengan syarat-syarat dan keperluan-keperluan yang perlu dipatuhi bagi mereka yang ingin memeluk agama Islam. Berkaitan juga prosedur-prosedur bagi pemelukan agama Islam ini terdapat di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri serta di dalam kaedah-kaedah pemelukan agama Islam negeri-negeri. Seterusnya kita akan masuk kepada Enakmen Pentadbiran Agama Islam. Untuk pembentangan saya merujuk kepada Enakmen Pentadbiran Agama Islam bagi negeri Perak tahun 2004. Baiklah, untuk skop memeluk agama Islam, di dalam enakmen ini pada bahagian 9, Seksyen 99 menyatakan Majlis hendaklah melantik seorang pendaftar mu'alaf untuk menyelenggarakan suatu daftar mu'alaf dalam bentuk yang ditetapkan untuk pendaftaran mu'alaf tersebut. Baiklah, bagi tujuan pendaftaran, Majlis Agama Islam diberi kuasa untuk melantik seorang pendaftar mu'alaf untuk menguruskan perkara-perkara ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pemelukan agama Islam, iaitu seperti menguruskan prosedur-prosedur bagi orang yang bukan Islam yang ingin memeluk agama Islam.
Seterusnya pada bahagian 9 juga, Seksyen 101, iaitu yang pertama, pendaftar hendaklah memberi tiap-tiap orang yang pemelukkan agama Islam olehnya telah didaftarkan suatu perakuan memeluk agama Islam dalam bentuk yang ditetapkan. Yang kedua, perakuan memeluk agama Islam hendaklah menjadi bukti muktamad fakta-fakta yang dinyatakan dalam perakuan tersebut. Pada bahagian ini bermaksud, setelah mendaftarkan pemelukkan agama Islam tersebut, pendaftar dikehendaki mengeluarkan satu perakuan masuk Islam yang hendaklah menjadi bukti muktamad seseorang yang telah menganut agama Islam. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada skop sah memeluk agama Islam. Pada Seksyen 96, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perak menyatakan kehendak-kehendak yang perlu dipatuhi bagi mengesahkan kemasukan seseorang itu kepada agama Islam. Iaitu yang pertama, mestilah mengucap dua kalimah syahadah dalam bahasa Arab secara jelas. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mestilah dia tahu serta sedar akan makna kalimah syahadah tersebut, iaitu yang bermaksud aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad SAW ialah pesuruh Allah. Dan yang terakhir sekali, pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati sendiri tanpa atas paksaan orang lain. Baiklah, yang kedua, seseorang yang tidak mampu untuk bercakap, seperti bisu, untuk mengucapkan dua kalimah syahadah, mestilah dia menggunakan isyarat tangan ataupun tulisan untuk menunjukkan makna seperti yang dinyatakan dalam perenggan 1B. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian yang terakhir, iaitu kelayakan memeluk agama Islam. Masih pada bahagian 9, Seksyen 97 mengatakan seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik sahaja dia habis mengucap dua kalimah syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak Seksyen 96 dipenuhi dan orang itu hendaklah selepas itu disebut sebagai mu'alaf. Baiklah, pada Seksyen 97 ini menyatakan sebaik sahaja selesai mengucap dua kalimah syahadah dan kehendak-kehendak tersebut telah dipenuhi. Okey, seperti yang kita tahu, kehendak-kehendak ini terdapat pada Seksyen 96, iaitu terdapat 3 kehendak. Yang pertama adalah mestilah seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah dalam bahasa Arab secara jelas, dan yang kedua mestilah tahu makna akan dua kalimah syahadah tersebut, dan terakhir sekali mestilah dia mengucap dalam keadaan rela hati tanpa paksaan orang lain. Dan setelah selesai kehendak-kehendak tersebut telah pun dipenuhi, maka seseorang itu telah sah menjadi seorang Islam dan mereka ini disebut sebagai mu'alaf. Seterusnya pada Seksyen 106. Seseorang yang tidak beragama Islam dan masih bawah umur ataupun belum mencapai had umur 18 boleh memeluk Islam jika dia sempurna akalnya ataupun telah diizinkan oleh ibu ataupun bapanya ataupun penjaganya untuk dia memeluk agama Islam. Baiklah, itu sahaja bahagian pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Maisara binti Muhammad Ali bernombor matrik I173-02347. Saya akan membentangkan topik mengenai kaedah pemelukan Islam serta contoh kes di Malaysia. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang kaedah-kaedah pemelukan agama Islam. So, secara umumnya, kaedah yang terkandung dalam undang-undang pemelukan agama Islam iaitu peruntukan tentang cara atau prosedur yang digunakan pakai untuk seorang tu kalau dia nak masuk Islam. So, antaranya seperti seseorang yang ingin memeluk Islam itu perlulah mengisi dan melengkapkan borang-borang serta menyediakan dokumen-dokumen yang perlu. So, maksudnya di sini kalau seorang tu dia nak memeluk Islam, dia kena pergi dekat pejabat agama yang berdekatan dan dia kena isi dan lengkapkan borang-borang yang diberikan oleh
pejabat agama, contohnya seperti surat peribadi diri, lepas tu surat akuan bersumpah sebelum dia melalui kehendak-kehendak yang perlu dipatuhi, macam kehendak-kehendaknya macam mengucap syahadah dan sebagainya. Kemudian had umur yang layak bagi seseorang yang ingin memeluk Islam tu dia kena umur 18 tahun ke atas. Tapi kalau seseorang yang nak memeluk Islam tu dia berumur 18 tahun ke bawah, maka dia dikenakan syarat, iaitu dia kena mendapat keizinan atau kebenaran daripada penjaga dia, mak atau ayah dia. Okey. Kan tadi ada cakap bagi mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, mereka kena ada mendapat keizinan atau kebenaran daripada ibu bapa dan penjaga mereka terlebih dahulu. So kat sini mereka kena dapat keizinan ibu bapa, kedua-dua ibu bapa ataupun salah seorang je. Kat sini dia bagi tahu jika seseorang belum dewasa mempunyai bapa, maka dia hendaklah mendapatkan keizinan bertulis dari bapanya sebelum boleh memeluk agama Islam. So kalau seorang tu dia masih ada ayah, maka dia kena minta keizinan secara bertulis dari bapanya sebelum dia nak memeluk Islam. Okey, kedua, jika ibu kepada orang belum dewasa itu telah dilantik menjadi penjaganya, dia hendaklah mendapat keizinan bertulis daripada penjaga itu. Maksudnya selain dari papanya, sebelum dia memeluk agama Islam. So maksudnya kalau kat sini ibu dia tu yang dilantik sebagai penjaga kepada seorang yang belum dewasa tu, ibu dia yang menjaga dia, maka dia kena minta keizinan daripada ibunya. Okey. Yang ketiga, jika bapa kepada orang belum dewasa itu telah meninggal dunia, maka dia hendaklah mendapat keizinan bertulis daripada ibunya sebelum dia boleh memeluk agama Islam. So kat sini kalau bapa dia meninggal dunia, maka dia kena minta keizinan daripada ibunya sebelum dia boleh memeluk agama Islam. Jika salah seorang atau kedua-dua ibu bapa orang belum dewasa itu masih hidup, tetapi ada orang lain yang telah dilantik menjadi penjaganya, maka dia hendaklah mendapat keizinan bertulis daripada penjaga itu. Maksudnya selain dari ibu bapanya sebelum dia boleh memeluk agama Islam. Okey, so di sini contoh kedua ibu bapa dia tu masih hidup, tapi mak ayah dia tu tak jaga dia. Mungkin ada orang lain penjaga yang dilantik menjadi penjaga dia, yang uruskan segala urusan-urusan dia semua. Maka dia kena mendapat keizinan bertulis daripada penjaga ini. Tu pun boleh. Okey. Lepas tu jika kedua-dua ibu bapa orang belum dewasa itu telah meninggal dunia, maka dia hendak mendapatkan keizinan penjaganya sebelum dia boleh memeluk agama Islam. So kalau kat sini pula mak ayah dia dah meninggal, maka dia boleh dapat keizinan daripada penjaganya. Penjaganya macam yang duk jaga dia, mungkin makcik dia ke, saudara dia, ataupun dia duduk dekat rumah anak-anak yatim ke kan, yang duk jaga dia tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Nur Syahirah binti Jufri Zaidi, nombor matrik I1810298. Hari ini saya akan menerangkan tentang implikasi pemelukan agama Islam terhadap status perkahwinan dan juga terhadap kebajikan kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan pergi kepada implikasi pemelukan agama Islam terhadap status perkahwinan. Pertukaran agama daripada satu agama kepada agama yang lain merupakan
perkara yang mempunyai baik dan buruknya. Tetapi dari segi buruknya, kepada sesuatu pasangan yang sudah berkahwin, ia mungkin merupakan antara punca terjadinya pembubaran perkahwinan ataupun lebih dikenali sebagai perceraian. Hal ini kerana apabila sesuatu pasangan itu telah memeluk agama yang lain daripada agama yang asal, ia akan menyebabkan pertelingkahan berlaku sekiranya salah seorang daripada pasangan tidak bersetuju untuk melakukan perkara yang sama. Hal ini seperti contoh kita boleh katakan satu pasangan suami dan isteri, suaminya telah memeluk agama Islam tetapi isterinya tidak bersetuju untuk melakukan perkara yang sama, maka itu akan menimbulkan masalah. Bagi seseorang yang bukan Islam dan belum lagi berkahwin, mungkin tidak akan menimbulkan banyak masalah sekiranya beliau menukar kepada agama Islam. Seperti contoh dia daripada agama Cina dan memilih untuk menjadi seorang Muslim, iaitu menganut kepada agama Islam. Dia mungkin tidak akan menimbulkan banyak masalah seperti pasangan yang berkahwin, tetapi ada juga masalah yang akan timbul seperti keluarga tidak menerima dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang ingin kita fokuskan hari ini kerana kita ingin fokuskan kepada pasangan yang sudah berkahwin. Perkahwinan di antara bukan Islam dengan seseorang yang juga bukan Islam itu adalah sah pada asalnya, tetapi sekiranya mereka berdua menganut agama Islam pada masa yang sama secara sekaligus, perkahwinan mereka juga turut diiktiraf sebagai sah di sisi undang-undang Islam. Dan sekiranya mereka berdua itu bersetuju untuk menganut agama Islam dalam masa yang sama, maka perkahwinan mereka itu tidak terbatal atas dasar perbezaan agama. Menurut mazhab Syafi'i juga, sekiranya seorang suami kepada pasangan bukan Islam telah pun memeluk Islam, namun isterinya masih lagi seorang kitabiah ataupun masih lagi bukan memeluk agama Islam, maka perkahwinan itu akan terbatal. Perkahwinan itu akan terbatal. Namun, isteri tersebut masih lagi mempunyai peluang untuk menyelamatkan perkahwinannya dengan turut sama memeluk Islam di dalam tempoh iddah bermula daripada tarikh suaminya memeluk Islam. Maksudnya dekat sini, sekiranya seorang suami tersebut telah pun memeluk Islam tetapi isterinya tidak lagi memeluk Islam, maka ada dua pilihan. Sama ada dia memilih untuk memeluk Islam dalam masa tempoh suaminya memeluk Islam 3 bulan daripada tarikh suaminya memeluk Islam tu dipanggil tempoh iddah. Sekiranya dalam masa tersebut isterinya memilih untuk memeluk Islam, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi sekiranya isterinya tidak mahu memeluk Islam, maka perkahwinan mereka tidak boleh diteruskan. Jadi isterinya itu mempunyai cadangan yang lain, iaitu dengan mempetitionkan perkahwinannya, iaitu untuk memohon kepada perkahwinan lah, memandangkan mereka tidak lagi satu agama yang sama. Namun ada juga kes lain, sekiranya salah seorang daripada pasangan yang memeluk Islam itu mereka telah memeluk Islam sebelum berlakunya persetubuhan, maka perkahwinan itu akan terbatal serta merta. Maksudnya pasangan suami isteri mereka belum lagi melakukan persetubuhan, tetapi salah seorang daripada mereka, contohnya suami, telah pun memeluk Islam, maka perkahwinan itu terbatal mengikut mazhab Syafi'i. Namun ingin ditegaskan dekat sini, sesuatu perkahwinan itu tidak akan terbatal dengan sendirinya, melainkan ia telah disahkan oleh mahkamah. Tak bolehlah sesuka hati je untuk nak tentukan dan menyatakan bahawa perkahwinan dah terbubar dengan sendirinya. Tak, ya. Hal ini kerana mahkamah syariah untuk pasangan yang mereka yang memeluk Islam lah mempunyai bidang kuasa untuk membubarkan perkahwinan apabila salah satu pihak daripada pasangan bukan Islam itu telah memeluk Islam dan satu pasangan lagi tak nak meluk Islam. Jadi dalam Islam tidak boleh sekiranya pasangan suami isteri itu tidak mempunyai agama yang sama. Kalau suami dia Islam, isteri dia mesti Islam. Kalau kata dia nak kahwin, isteri dia Cina ataupun Hindu ke something, kena masuk Islam terlebih dahulu barulah boleh. Sekiranya perbezaan agama terjadi dalam hidup mereka, maka perkahwinan itu tidak boleh dilangsungkan dan tidak boleh diteruskan.
Tapi itu dari segi undang-undang Islam. Tapi namun bagi undang-undang sivil, pihak yang tidak memeluk Islam masih lagi dianggap sebagai pasangan yang sah bagi pasangannya yang telah memeluk Islam. Kalau kata dari sudut undang-undang sivil pula, sekiranya pasangan suami isteri itu suaminya telah memeluk Islam tetapi isteri tidak memeluk Islam, maka perkahwinan mereka masih lagi sah dan boleh diteruskan serta tidak terbatal dari segi undang-undang sivil. Tapi itu dari segi undang-undang sivil lah. Kita sebagai orang Islam mestilah mengikut undang-undang yang telah ditetapkan, undang-undang syariah lah. Kita kena ikutlah, mengikut undang-undang Islam. Namun maaf, tetapi di bawah selain itu, di bawah undang-undang Islam juga, isteri itu tidak akan diberikan hak untuk mendapat nafkah sepanjang tempoh iddah sekiranya perkahwinan itu dibubarkan. Maksudnya sekiranya mereka mendapat arahan daripada pihak mahkamah bahawa perkahwinan mereka itu telah terbubar, maka isterinya yang tidak memasuki Islam itu tidak berhak menerima sebarang nafkah atas dasar dia tidak mahu memeluk Islam dalam masa yang samalah. Jadi mereka kena cerai. Jadi sebab itulah kesepakatan itu penting dalam perkahwinan. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada implikasi pemelukan agama Islam terhadap kebajikan kanak-kanak. Kebajikan kanak-kanak ni kita lebih fokuskan kepada penukaran agama yang terjadi dalam kalangan ibu bapa lah. Jadi contoh ada satu keluarga dah ada anak-anak, ibu dan ayah, tiba-tiba si ayah menukar agama kepada agama Islam tapi si ibu tidak keinginan untuk melakukan sedemikian. Jadi bila terjadinya pertelingkahan ataupun pergaduhan dan apabila mahkamah contohnya mahkamah telah menetapkan pembubaran perkahwinan antara mereka, maka bila perceraian berlaku seperti yang kita sedia maklum, anak-anak itu akan terjejas sekiranya ibu bapa tidak bertanggungjawab dengan baik. Sebab bila kita cakap pasal kebajikan anak-anak ini, ibu bapa itu tidak seharusnya mengabaikan keperluan dan kebajikan kanak-kanak. Tidak kiralah walau apa jua situasi yang dihadapi, perlu dipertimbangkan dengan sebaiknya. Kerana perceraian ibu bapa ini akan memberi impak yang besar. Antaranya terjadi perebutan hak penjagaan, terjadinya perebutan hak penjagaan ke atas anak-anak ataupun seorang anak apabila pihak-pihak yang terlibat itu hanya memperjuangkan hak mereka sahaja. Atau dalam arti kata lain, berkemungkinan mereka akan menjadi sikap pentingkan diri sendiri kerana atas dasar tidak mahu anak itu hilang dari pandangan mereka, maka ibu dan ayah ini meskipun sudah bercerai, mereka akan bergaduh sesama sendiri dan mereka akan lebih mementingkan diri sendiri dengan mengatakan bahawa anak itu lebih layak duduk dengan si ibu, anak itu lebih layak duduk dengan si ayah. Jadi anak-anak itu akan lebih berasa tertekan dan terkesan emosi mereka. Dan sekiranya ibu bapa itu telah bercerai atas dasar pemelukan agama, atas dasar ketidaksamaan agama, maka kanak-kanak itu sudah pasti akan mengalami gangguan emosi memandangkan mereka tidak lagi memperoleh perhatian yang cukup daripada ibu bapa mereka. Ialah bila kita pun sedia maklumkan antara punca-punca remaja-remaja stres pada zaman sekarang ni adalah kerana kurangnya perhatian daripada ibu bapa. Jadi ibu bapa memeluk perbezaan agama yang terjadi dalam ibu bapa ini mungkin merupakan salah satu faktor kepada mereka. Dan kanak-kanak juga ini memerlukan orang lain untuk menguruskan harta dan perkara lain-lain yang berkaitan dalam hidup mereka. Contohnya macam bila si anak contohnya diambil untuk duduk dengan ayah. Ayah pula terlalu sibuk dan tidak ada masa untuk menguruskan hal anak-anak. Jadi anak-anak akan berasa ketinggalan, akan berasa terpinggir dan sebagainya. Maka itu akan menjejaskan emosi serta kebajikan mereka lah. Dan kajian dilakukan dan kajian mendapati bahawa antara orang yang paling layak ataupun yang terbaik untuk anak-anak untuk membesar ini adalah ibu. Kerana ibu ini adalah orang yang paling layak untuk memperoleh hak penjagaan anak, memandangkan mereka mempunyai sifat lemah lembut, penyabar, penyayang serta ada jiwa yang pendidik yang baik berbanding bapa. Bukanlah kita mengatakan bahawa bapa itu tidak bagus, tetapi kebanyakan anak mereka membesar dengan kasih sayang seorang ibu, dengan perhatian seorang ibu. Kadang-kadang ada juga yang membesar dengan perhatian kasih sayang seorang ayah. Sebab itulah kita mengatakan bahawa di sini
kebajikan anak-anak itu sangat penting, sangat perlu dijaga oleh ibu bapa yang telah bercerai. Mereka perlu memainkan peranan. Mungkin mereka tidak boleh berbincang dengan baik sebagai suami isteri, tetapi apabila menjadi seorang ibu dan bapa, mereka perlu membuat keputusan terbaik untuk anak-anak. Seterusnya Allah, dari sudut kebajikan kanak-kanak pula, sesuatu perkahwinan sivil itu tidak akan terputus melainkan dengan perintah mahkamah meskipun pasangan tersebut diberi peluang untuk mempetisyenkan perkahwinan. Okey, sekiranya sesuatu perkahwinan itu sekiranya ia tidak dibubarkan dengan perintah mahkamah, sekiranya tidak mendapat apa-apa arahan daripada mahkamah, maka perkahwinan itu tidak terbubar dan mereka perlu meneruskan menjalankan tanggungjawab sebagai pasangan suami isteri. Itu dari sudut perkahwinan sivil lah. Mereka pun akan mengikut undang-undang sivil. Tetapi dari sudut perkahwinan syariah pula, mahkamah syariah pula, sekiranya bapa mau menganut agama Islam dan ibu tidak memilih untuk menganut agama Islam bersama dengan bapa, sudah tentu mereka akan berpisah. Jadi di situ perbincangan di antara ibu dan bapa meskipun sudah berpisah perlu membincangkan untuk melakukan perkara yang terbaik bagi memastikan kebajikan anak-anak sentiasa terjaga. Jadi maka ini bermaksud sekiranya tiada sebarang arahan pembubaran daripada pihak mahkamah, maka mana-mana pasangan yang sudah berkahwin perlu menjalankan tanggungjawab perkahwinan seperti biasa. Sekiranya tiada apa-apa arahan daripada mahkamah, janganlah memandai-mandai untuk membubarkan perkahwinan sendiri. Macam saya cakap yang awal tadi, apa-apa jua arahan ataupun pembubaran mestilah datang daripada mahkamah. Tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya secara sendiri. Jadi itu adalah antara implikasi-implikasi negatif yang akan terjadi kepada kanak-kanak. Jadi apabila kita membicarakan tentang pemelukan agama Islam ini, ia adalah satu perkara yang berat. Jadi pastikan kita sudah memikir sehabis baik, membuat keputusan terbaik untuk semua orang serta perbincangan di antara pasangan suami isteri itu adalah perlu. Tidak kiralah mereka mempunyai anak ataupun tidak, tetapi perkara sebegini bukanlah lagi perkara yang asing kerana banyak perkara sebegini terjadi di Malaysia. Jadi kita perlulah mengambil tahu dan mengambil prihatin tentang perkara ini. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey. Seterusnya saya akan membaca satu contoh tentang kes pemelukan agama Islam, iaitu kes Indira Gandhi, yang mana mereka ni ialah pasangan suami isteri yang berkahwin di bawah Undang-Undang Sivil pada April 1999. Time ni mereka belum masuk Islam. So mereka masih di bawah Undang-Undang Sivil. Tapi isu perkahwinan mereka timbul apabila suami dia memeluk agama Islam. Isu perkahwinan mereka timbul dan si suami ni mendapat perintah hadanah secara expert dari Mahkamah Syariah Negeri Perak bagi jagaan ketiga-tiga anaknya pada tahun 2009. Lepas tu, bukan dia dapat tu saja, tapi dia dapat pendaftaran anak-anak dia sebagai Islam. Dia mengambil secara sepihak menukarkan agama anak dia tiga-tiga orang tu kepada penganut agama Islam. So, si isteri ni membantahlah apa yang suami dia ni buat. Sebab isteri dia ni belum masuk Islam, belum orang Islam. So, dia bantah apa yang suami dia buat. Apa yang suami dia buat ni lah, hak penjagaan anak dengan menukarkan agama anak-anak dia kepada agama Islam. So, lepas si isteri dia ni pergi dekat Mahkamah Tinggi Ipoh dan membuat permohonan perintah teori untuk membatalkan pendaftaran pemelukan Islam anak-anak dia. Okey.
So selepas si isteri dia ni membuat permohonan di mahkamah untuk membatalkan pendaftaran pemelukkan Islam anak-anak mereka, maka mahkamah pun membuat keputusan. So keputusan kes dari mahkamah ialah Mahkamah Persekutuan memutuskan penukaran anak-anak M. Indira Gandhini hampir 10 tahun lalu kepada Islam adalah terbatal dan tidak sah di sisi undang-undang. Panel 5 hakim yang diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan iaitu Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin membuat keputusan sebulat suara selepas membenarkan rayuan akhir dibuat Indira yang berhubung tentang kesahihan penukaran agama 3 anaknya, iaitu Tevin Darsini 21, Karen Dennis 20 dan Prasarana Disa 9 kepada agama Islam. Okey, kesimpulannya ialah peraturan ini dibuat bagi memperkemaskan lagi undang-undang dan peraturan terhadap orang yang ingin memeluk agama Islam. Selain itu, ia juga dapat memudahkan urusan pengendalian kes apabila berlaku sebarang pertikaian antara pihak-pihak di masa hadapan. Macam kes Indira ni. Sekian, terima kasih.